Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah yang saya kasihi? Ramadan kita juga bagaimana? Puasa tak? Si puasa lah kan? Dah berbuka puasa? Sudahlah kan? Okey. Dan Alhamdulillah pada malam ini kita bertemu sekali lagi untuk menyambung perbincangan kitab kita Kepribadian Muslimah di Masjid Al-Khair. Dan malam ini insya-Allah kita akan menyelesaikan perbincangan berkenaan dengan adab muslimah bersama dengan teman-temannya. Dan kita ada 3 adab yang terakhir yang akan kita bincangkan pada malam ini bagi menutupi bab kita berkenaan dengan adab kita sebagai seorang muslimah dengan rakan-rakan di sekitar kita. Baik, untuk adab kita yang seterusnya pada malam ini ialah berkenaan dengan, kalau dalam kitab kita kan, kita akan rujuk pada muka surat 398. Ya, 398, dah buka kitabnya. Harap-harap sedar ya. Okey. Muka surat 398, di bawah situ kita ada satu subtopik yang menyebutkan bahawasanya menghindari permusuhan, canda yang menyakitkan. Canda tu maksudnya ialah bergurau, gurauan yang menyakitkan, dan ingkar janji, iaitu tidak menepati janji. Dia letakkan dalam satu topik untuk bincangkan tentang 3 perkara itu tadi. Okey. Baik. Maka di sini boleh kita baca sedikit teksnya. Di antara sifat terpuji yang dimiliki wanita muslimah adalah ketawazunan. Ketawazunan tu maksudnya keseimbangan. Bijaksana dan cerdas, maknanya dan cergaslah dalam pergaulan. Dia tidak pernah berbantah-bantahan dengan saudara dan teman-temannya, tidak bermusuhan, tidak bersenda gurau yang menyinggung perasaan, dan tidak pula bercanda iaitu bergurau yang menyakitkan hati mereka, serta tidak pula mengingkari janji-janjinya. Jadi 3 perkara itu tadi. Dia akan menjadi seorang muslimah yang menghindarkan daripada sebarang perkara yang boleh mencetuskan permusuhan. Kalau saya nak letakkan topik ni dengan lebih cantik begini ya muslimah, kita antara cara untuk kita elakkan daripada mencetuskan sebarang permusuhan ialah, pertama, kita elakkan daripada bergurau yang menyakitkan. Okey. Pertama tu, elakkan daripada kita bergurau dengan teman-teman kita yang di sekitar dengan gurauan yang menyakitkan. Kedua ialah elakkan daripada kita ini tidak menepati janji yang telah kita buat dengan rakan-rakan. Okey. Baik, untuk saya jelaskan berkenaan dengan yang pertama. Kita nak elakkan daripada berlakunya permusuhan, maka di situ kita mesti pastikan bahawasanya kita ni berusaha, bila bergurau, kita tidak menggunakan perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan kawan itu tadi dia rasa diri dia itu adalah seseorang yang diremehkan oleh kita. Sebab itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat, ada membincangkan tentang cara pergaulan kita sesama insan. Okay, nanti boleh buka Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah ini. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Ini poinnya penting ni di sini. Okey, pada 2 perkara yang disebutkan pada penggalan ayat ini
kita dapati apa maksudnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum dia mengolok-ngolokkan ataupun mengejek kaum yang lain, kerana boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik daripada orang yang mengolok-ngolokkan tadi. Okay? Dan jangan pula wanita-wanita. Nampak tak? Dalam ayat ini Allah ada sebut tentang kita sebagai wanita. Apa yang seharusnya kita lakukan? Okay, kita sebagai wanita Allah larang. Janganlah pula wanita-wanita mengolok-ngolokkan wanita lain. Kerana boleh jadi wanita-wanita yang kita perolokkan itu lebih baik daripada diri kita yang kita menjadi orang yang mengolokkan tu tadi. Maksudnya begini ya muslimah, kalau saya nak berikan dengan satu penjelasan yang lebih mudah. Kita sebagai seorang teman, rakan, kawan kepada muslimah yang lain. Okay, kawan-kawan kita lah yang kita selalu duduk sembang, kita duduk berbual kan, ataupun kawan-kawan kita lah yang kita kenal ni. Kita kalau nak gurau, jangan sampai kita ni mengejek, menghina. Sebab itu adalah larangan dalam Al-Quranul Karim. Dan dalam surah Al-Hujurat tadi kan, ayat yang ke-11, Allah kata jangan kita orang perempuan ni, kita memperolokkan, kita mengejek wanita yang lain. Mungkin wanita ataupun kawan kita yang kita ejek tadi, yang kita remehkan dia kan, yang kita olok-olokkan tadi tu kan, dia lebih baik daripada diri kita. Maka di sini dia merupakan satu peringatan untuk diri kita. Jangan sesekali kita meremehkan orang lain, mengejek orang lain kerana diri kita belum tentu kita ni lagi bagus. Kemungkinan dia yang kita rendahkan, yang kita remehkan, walaupun ya dengan alasan untuk bergurau tadi, wanita yang kita remehkan tadi, kawan kita tadi kan, dia lebih baik daripada diri kita. Sebab tu kalau kita nampak apa-apa yang tak baik ada pada kawan kita, bagi saya diam saja. Kalau kita boleh tegur, itu terbaik. Tapi dengan cara yang baik juga kita dah bincangkan. Itu adab yang kita dah bincangkan pada minggu-minggu yang lepas tentang adab memberikan nasihat. Tapi jangan kita remehkan. Jangan kita ejek keaiban dia. Jangan kita ejek kelemahan-kelemahan yang dia ada. Kan? Mungkinlah kita tahu kawan kita tu, dia tak berapa nak fasih sangat berbual. Kita duk ejek dia berbual, gagap dan sebagainya. Bukankah itu satu benda yang kita memperolokkan dia? Kita buat satu bahan gurauan, kita jadikan dia satu bahan lucu di hadapan orang lain dengan mengejek cara dia berbual. Itu tidak baik muslimah. Mungkin kita rasa, alah gurau je Ustazah, orang kata kalau tak boleh gurau ni duduk dalam gua lah Ustazah. Bergurau itu boleh. Saya tak kata tak boleh. Boleh saja. Nabi pun bergurau, tak ada masalah, boleh je. Tetapi ada adabnya. Jangan sampai kita meremehkan orang lain, kita menyakitkan orang lain. Tak ke itu kita memalukan dia. Mungkin depan kita ya muslimah, mungkin depan kita kawan kita senyum tau. Betul, mungkin depan kita kawan kita senyum, tak apalah apa. Tapi dalam hati dia, hanya Allah saja yang mengetahui sakit dia. Hanya Allah saja yang mengetahui betapa dia itu berusaha untuk tebalkan muka dia di hadapan orang lain supaya tidak memburukkan lagi keadaan. Tapi bagi kita, alah gurau je, itu pun itu pun ni, tak boleh. So ini adab ya. Kena jaga baik-baik adab tu. Sebab ramai antara kita yang meremehkan adab tersebut. Okay, ramai rasa macam bergurau-gurau ni, tak kisahlah kita dengan kawan kita nak bergurau sampai kita jatuhkan maruah dia, kita malukan dia, pun tak kisah, tak boleh. Okay, baik. Ada lagi perkara yang ingin saya tekankan di sini ialah tentang bagaimana kita sebagai seorang muslimah, bila kita bergurau ni, jangan sampai kita menakut-nakutkan seseorang. Dan dengan ketakutan dia itu tadi, kita gelakkan dia, kita ketawakan dia. Sebab itu juga larangan daripada Nabi SAW. Ia pernah berlaku di sekitar Nabi SAW. Apabila ada satu riwayat daripada Abu Daud yang mana dengan sanad yang sahih disebutkan bahawasanya annahum kanu yasiruna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fanama rajulun minhum fantalaqa ba'duhum ila hablin ma'ahu fa akhazahu fa fazi'a. Okey, ada satu kaum ni, satu
kumpulan. Mereka ni berjalan bersama dengan Nabi SAW. Kemudian salah seorang di kalangan mereka ni tidur. Bila tidur, ada satu orang ni pula, dia sengaja tarik satu tali ni yang berdekatan dengan kawan tu tadi, yang menyebabkan kawan tersebut dia terjaga dan dia rasa takut. Yalah, kita kalau terperanjat muslimah, kita akan rasa macam terperanjat, mungkin muka kita lucu pada masa itu, kan? Jadi mereka ni, kalau kita rujuk dalam riwayat Imam Ahmad, disebutkan bahawasanya bila kawan mereka tadi dia terperanjat bangun daripada tidur tadi, kan, kerana apa, salah seorang di kalangan mereka dia main-main tarik lah, mungkin tarik tali ke apa, tarik senjatanya yang ada di tepi, mungkin dia ingat ada musuh yang nak datang menyerang, so dia bangun daripada tidur dalam keadaan yang terperanjat. Bila dia bangun tu dengan keadaan yang tak tentu arah tadi, kan, maka kalau dirujuk dalam riwayat Imam Ahmad, disebutkan bahawasanya fadhahikal qaum, mereka yang melihat keadaan itu, mereka pun ketawa sebab mereka rasa lucu sangat apa yang mereka lihat. Dan Nabi pun bertanya kepada mereka. Nabi kata apa? Faqala ma yudhikukum. Nabi tanya, kenapa kalian ni ketawa? Dan mereka pun menceritakan apa yang mereka lakukan. Lalu Nabi pun menyebutkan kepada mereka, la yahillu li muslimin ayyurawi'a musliman. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk menakutkan muslimin yang lain. Tak boleh untuk kita takutkan dia, walaupun dengan tujuan bergurau. Sebab tadi nampak ya situasinya, rakan-rakan dia tadi, kan, sengaja je tu, bukan serius pun mereka tu. Mereka cuma nak main-main saja dengan kawan dia tadi. Bila kawan dia bangun terperanjat, mungkin wajahnya lucu, mungkin mereka terhibur. Kita selalu hashtag terhibur, kan, kita ni. Selalu terhiburnya saya, terhibur, kan, dengan apa yang mereka lihat. Tapi Nabi pesan kepada mereka, tidak boleh seorang Muslim mereka menakutkan Muslimin yang lain. Itu larangan. Kita tak boleh. Kawan kita sedang tidur, mungkin kita tarik tudung dia yang menyebabkan dia terperanjat, bangun terperanjat, dia ingatkan dia jatuh dan sebagainya, dan kita ramai-ramai ketawakan dia. So itu tak bagus. Ataupun kawan kita sedang tidur, dengan keadaan yang bergurau, kita ambil gambar dia, kita ambil video dia, kita upload di Facebook, kita upload di IG story kita upload di IG kita dan sebagainya. Bagi kita benda tu kelakar, kan? Sebab orang tengok dia tidur, mungkin air dia meleleh ke apa, kan? Tapi kita kena ingat, mungkin bagi kita itu adalah gurauan. Mungkin bagi kita itu adalah sesuatu yang melucukan. Tapi bagaimana ataupun apa yang dirasa oleh kawan kita itu tadi? Cuba kalau kita suka orang mengaibkan kita, ambil keadaan kita sedang tidur, kan, dengan muka yang tak comel. Kita kan comel kan, orang perempuan ni, kan. Kita ni begitu menjaga keadaan kita, kan, muka tudung macam mana, kan, macam Ustazah ni lah nak ambil video, kan, mesti tengok tudung macam mana, okey ke tidak, pin semua okey, baru kita ambil video, kan. Betul tak? Baru kita mengajar. Takkan kita nak selekeh-selekeh tudung sengit-sengit, kita lagi mengajar orang pun tengok kita mesti rasa malu, kan, begitu. So di sini kita tak suka beberapa keadaan yang berlaku pada diri kita, kan? Dan cuba kita ni orang, walau kita sedang tidur tadi, kan, dalam keadaan yang muka kita mungkin buruk lah, mungkin mulut kita tenganga ke apa dan sebagainya, lalu kawan kita ambil video kita sedang tidur tadi, ataupun kita ni berdengkur, kawan kita ambil video kita dengan tujuan bergurau, ya muslimah. Tak ada apa lah, kita cuma gurau-gurau je, bukan apa pun, relax lah, kan. Tapi ini adalah sesuatu yang mengaibkan dan memalukan orang lain. Kalau kita tak suka diperlakukan sedemikian, jangan kita buat kepada orang lain. Lebih-lebih lagi, ingat, kita sama wanita, kita kena jaga maruah masing-masing. Dalam masa yang sama, menjaga maruah antara satu dan yang lain. Kita seorang wanita, kita nak maruah kita dijaga. Perkara-perkara yang tak elok, kalau boleh jangan kita dedahkan di laman sosial, kan? Sama juga, kalau kita nampak ada perkara-perkara tak elok yang berlaku kepada kawan kita, mungkin masa kita ambil gambar, rambut dia terkeluar ke apa, kan, kita ambil gambar, mungkin aurat dia tersingkap ke apa, jangan kita main upload semua, kan. Suka hati je. Mungkin masa ambil gambar tu, ataupun mungkin masa ambil video tu, ada benda-benda yang tak elok untuk dipamerkan. Kita kena jaga.
kita jaga maruah kita jaga juga maruah kawan kita. Sebab apa? Sesama wanita, sama muslimah. Tapi kalau kita tak boleh buat hal yang sedemikian, bermakna ada kekurangan dari sudut adab kita untuk mengukuhkan hubungan persaudaraan antara kita dan teman-teman yang ada di sekitar kita. Jadi kena peka ya muslimah dalam hal ini. Bergurau boleh, namun apa yang kita guraukan, sebab tak semua perkara boleh dibuat gurauan. Dan dalam agama kita juga menetapkan hal yang sedemikian. Ada hadnya, ada batasnya. Okey, baik. Kita terus ya pergi kepada poin kita yang berikutnya, subtopik kita ataupun akhlak dan adab kita yang berikutnya bersama dengan teman-teman, iaitu bersikap pemurah dan dermawan terhadap saudara-saudaranya. Okey, bersikap pemurah dan dermawan terhadap saudara-saudaranya. Jadi wanita muslimah yang sedar dengan petunjuk agamanya, memiliki sifat pemurah dan dermawan. Tangannya sentiasa terbuka untuk membantu saudara-saudaranya, juga teman-temannya. Sedangkan wajahnya sentiasa cerah dan ceria untuk memenuhi keperluan mereka, memuliakan dan mengundang makan mereka. Maknanya ini antara cara yang boleh kita lakukan untuk merealisasikan sifat kedermawanan ataupun pemurah yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Dan kita yang muslimah, kita dengan kawan-kawan ni jangan berkira sangat. Jika kita ni adalah orang yang Allah berikan kelebihan. Okey, dan maksud saya ialah kalau $1 ke $2 tu kan sikit-sikit je. Maksudnya sudahlah, tak perlulah kita ni sibuk sangat. Tadi kan aku belikan kau air $1 tau, kau jangan lupa bayar. Janganlah macam tu sekali kan. Setakat $1 pun tak apalah. Buatlah amal, buatlah satu amal soleh. Kita berikan kepada kawan kita. Itu satu kebaikan sebenarnya untuk mengeratkan hubungan sesama kita, untuk mengeratkan ukhuwah antara kita dan kawan kita tadi kan. Jangan kita Allah sampai seminggu kita ingatkan dia. Kalau sudahlah $1 saja. Lainlah kalau $100 kan. Betul tak? Kalau $100 bagi saya it's okay. Kita ni ingatkan kawan kita untuk bayar dan sebagainya kan. Tapi di sini saya nak nasihatkan ialah kita ni jadilah seorang muslimah yang pemurah dan suka berkongsi rezeki. Kelebihan-kelebihan yang kita ada share. Sebab tu selalu saya pesan sharing is caring, dan itu ayat yang biasalah, yang memang ayat biasa ada di kita punya Facebook dan sebagainya kan, orang kata sharing is caring. Jadi kalau kita betul-betul nak merealisasikan sharing is caring itu tadi, tunjukkan dengan sifat pemurah kita, sifat kedermawanan kita sebagai seorang muslimah. Kerana apa? Ianya boleh mengeratkan dan mengukuhkan hubungan persahabatan antara kita dan kawan kita kan. Dan kita sebagai kawan tadi kan, kalaulah ada kawan yang pemurah tadi, kawan yang begitu dermawan, kita jangan pula ambil kesempatan ya muslimah. Kadang-kadang kita pun masalah juga yang menyebabkan kawan kita tu dah malas lah nak belanja kita lagi. Sebab apa? Kita ni ambil kesempatan. Kita tahu dia akan belanja kita, kita belilah apa-apa macam-macam semua kan, macam-macam benda, sekendak-hendaknya kita beli. Sampailah kawan tu, kita ketuk kawan kita, senang dalam bahasanya. Kita ketuk kawan tu sampai tu kawan tu terperanjat juga. Dia ni. Maknanya kawan kita nak belanja, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan mungkin kan yang muslimah, bila kita satu masa kita ada rezeki yang lebih, jangan lupa untuk kita kembalilah pula beramal tadi kan. Sama-samalah. Hari tu dia belanja kita. Kita ambil sifat dia itu tadi sebagai satu motivasi untuk kita tanamkan pada diri kita. Moga-moga bila saya ada rezeki, saya juga akan jadi sebagaimana dia. Saya pula yang akan belanja dia. Saya juga nak jadi nak juga jadi seorang muslimah yang ada sifat pemurah dan kedermawanan itu tadi. Lebih-lebih lagi yang muslimah kita pada hari ini, kita sedang berada di bulan Ramadan. Kita berada dalam bulan Ramadan. Kalau tadi ya kita dah cukup kita cerita tentang bergurau dalam keadaan yang ada batasnya. Kalau sekiranya lah saya ambil sedikit ya perbincangan tadi ya. Kalau sekiranya kita nak ingatkan kembali, kalaulah kita ni adalah muslimah yang memang berguraunya kasar, Ramadan lah waktu yang tepat untuk kita memperbaiki keadaan agar terjaga semuanya.
terjaga. Gurauan-gurauan tu ada batasnya. Kerana apa? Kita adalah orang yang berpuasa. Jangan lupa, Nabi SAW pernah pesankan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nabi kata apa? Iza ahadukum sha'iman fala yarfath wala yajhal. Kalau salah seorang di kalangan kalian berpuasa, hendaklah tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Itu termasuk dalam gurauan itu tadi. Boleh kita masukkan. So, kita sekarang ini ya muslimah, kita dalam situasi bulan Ramadan, kita dalam keadaan yang berpuasa. Kalaulah kita ni dulu adalah seorang muslimah yang guraunya begitu kasar, guraunya selalu menyebabkan orang terasa hati, orang berjauh hati dan orang lain terguris hatinya, maka inilah masanya untuk kita mengubah situasi itu tadi. Kerana apa? Kita adalah orang yang berpuasa. Dan Nabi pesan bahawasanya puasa itu seharusnya menjadikan kita seorang yang menjauhi perkara yang sia-sia dan juga hal-hal yang keji. Jadi kalau nak bergurau tadi, ikut kepada batasnya. Jangan sampai kita mengeji orang lain. Jangan sampai kita buat perkara-perkara yang sia-sia. Contoh memviralkan aib orang dan sebagainya, memalukan orang lain dengan kita menularkan apa-apa yang kita dah rakam itu tadi. So ini adalah perkara yang tak seharusnya kita lakukan pada bulan Ramadan. Dan kita nak kaitkan dengan sifat pemurah dan dermawan. Dan dalam bulan Ramadan itu tadi, bila kita dah jadi orang yang meninggalkan perkara yang keji kan, kita menjadi seorang muslimah yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia, bermakna kita akan pergi kepada perbuatan-perbuatan yang soleh ataupun amal-amal yang soleh. Antaranya ialah untuk kita mempraktikkan sifat dermawan dan pemurah. Yelah, kita kata, alah saudara sekarang saya dah tak boleh belanja kawan saya. Kawan saya tu dah duduk jauh, kita pun dah kena social distancing dah sekarang saudara. Dah tak boleh jumpa, semua orang dah kena stay home. Dah tak boleh nak kita duduk sama-sama dalam bulan Ramadan ni. Kalau tak, dulu bolehlah saya belanja kawan saya kan. Boleh juga saya ni belanja kawan saya berbuka puasa dan sebagainya. Sekarang dah tak boleh dah saudara. Siapa kata tak boleh? Nak jadi seorang yang dermawan ni, seorang yang pemurah ni, tak semestinya kita kena jumpa kan? Betul tak? Tak semestinya kita kena jumpa. Ada pelbagai macam cara. Ada pelbagai macam cara yang boleh kita lakukan ya muslimah. Kalau agak-agak nak penau je lah. Boleh je lah kan tu. Itu cara yang paling mudah. Boleh je kita kata, tak apalah aku penau dekat engkau kan. $10 ni yang kau belilah apa-apa yang kau nak beli. Tak apalah, bagilah aku buat amal soleh ni untuk mempraktikkan sifat dermawan tu kan. Boleh saja. Tak ada masalah kita ni nak buat dengan cara yang sesuai lah dengan keadaan kita kan. Dan kita nak rebut amal menderma ataupun amal bersikap pemurah tu tadi pada bulan Ramadan. Kerana apa? Kita jangan lupa muslimah, Nabi SAW diakui oleh orang di sekitarnya sebagai orang yang dermawan. Kalau kita rujuk dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ada dikatakan bahawasanya Ali bin Abbas, riwayat daripada Ibn Abbas, dia kata apa? Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemurah. Dan wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Tetapi Nabi SAW dia jadi orang yang lebih lagi pemurah pada bulan Ramadan. Pada bulan lain Nabi dah cukup pemurah dah. Nabi dah memang jadi orang yang pemurah sangat-sangat. Tetapi bila datangnya bulan Ramadan, ia menjadikan diri Nabi orang yang lebih lagi pemurah daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Maka di sini muslimah, kan? Kenapa ya sifat pemurah itu dia penting dalam diri kita? Kerana apa? Dia membantu orang lain yang dalam keadaan yang dalam keadaan memerlukan. Ataupun mungkin kawan kita dia ingin nak makan sesuatu tapi tak sempat untuk dia pergi beli, tak sempat untuk dia, mungkin kerana kesibukan yang ada. Kita gunakan kesempatan ini ya muslimah untuk kita mungkin order makanan kan. Sekarang pun mudah kan, caranya GrabFood kan. Kita boleh order GrabFood tu tadi, hantar ke rumah kawan kita. Untuk kita beramal soleh dengan cara yang sedemikian, untuk kita ni beramal soleh pada bulan Ramadan ini, agar kita dapat terapkan sifat pemurah dalam diri kita. Moga bila kita
lepas bulan Ramadan ini kan, dia terus-terusan terdidik. Terus-terusan ada dalam diri kita untuk kita jadi orang yang pemurah. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada adab kita yang terakhir di sini. Habis ya perbincangan tentang pemurah tadi, saya tak bacalah teksnya sebab panjang sangat di situ. Tak apa, nanti boleh baca sendiri. Okay, boleh baca sendiri. Yang penting tadi saya dah simpulkan tadi bagaimana kita sebagai seorang muslimah perlu menjadi seorang yang bersifat pemurah bagi mengiratkan lagi hubungan ukhuwah kita sesama rakan kita yang ada di sekitar. Lebih-lebih lagi ya, boleh kita praktikkan ia dalam bulan Ramadan kita. Okey, baik. Seterusnya yang terakhir, bagi menutupi bab kita yang membincangkan tentang adab-adab bersama dengan teman-teman yang ada di sekitar. Baik. Adab kita yang terakhir ialah di sini, doakan kawan kita. Doakan kawan kita walaupun berada dalam keadaan yang jauh. Bagi saya, yang terakhir ini dia merupakan sesuatu yang begitu bersesuaian dengan konteks kita pada hari ini. Yang mana pada hari ini, ramai antara kita yang dah tak dapat lagi bertemu dengan kawan-kawan kerana perintah yang telah ditetapkan oleh kerajaan, kan, kerana kita ni dalam keadaan yang sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19, kan, yang menyebabkan kita tak boleh nak duduk dekat dengan kawan-kawan kita, yang hanya kita ni hanya boleh bersua muka melalui online sahaja. Kebanyakan kita begitu. Kerana mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Dan kebanyakan daripada kita perlu duduk dalam rumah, okay, dan menjaga banyak adab dan etika supaya dapat mengekang penularan virus itu tadi. Maka di sini, yang terbaik ialah dalam keadaan kita tak dapat bertemu dengan kawan kita itu tadi, ada perkara yang telah Nabi SAW ajarkan kepada kita, iaitu doakan untuk kawan kita. Betul lah, kita rindu kawan kita. Tak sama Ustazah dengan kita jumpa kawan kita kan online, ataupun kita berbual dekat telefon dengan kita duduk bersama-sama dengan dia, yang kita boleh duduk dekat-dekat, kita boleh tengok empat mata kan, kawan kita empat mata kita boleh tengok depan-depan dengan kawan kita tadi kan, kita boleh bersalaman, kita boleh berbual, boleh dengar suara, yang mana adanya kedekatan tu tadi. Sekarang dah jauh. Kita dah jauh. Apa yang Nabi ajarkan kepada kita untuk mengiratkan hubungan itu tadi ialah dengan doa. Ada sebuah hadis yang disebutkan, dan hadis ini ada dalam buku kita ya. Kalau nak dirujuk, hadis itu ada pada muka surat 404. Okey, ada pada muka surat 404, yang mana Nabi SAW ada menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata apa Muslimah? Da'watul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabatun 'inda ra'sihi malakun muwakkal. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak al muwakkal bihi amin walaka bimithl. Maksudnya begini, doa seorang Muslim kepada saudaranya bizahril ghaibi, yang mana dalam keadaan dia berjauhan, saudaranya tu pun tak tahu yang dia mendoakan diri dia. Maknanya kawan kita tak tahu kita doakan kebaikan untuk dia. Kan kita doakan kesejahteraan untuk dia. Kita doakan dia memiliki kesabaran dalam keadaan kita ni bulan Ramadan, orang yang terpaksa pula duduk di rumah dan sebagainya kan. Dalam keadaan-keadaan gini mungkin ada yang sakit dan sebagainya. Kita doakan kawan kita dalam keadaan berjauhan tadi, dalam keadaan dia tidak mengetahui kita mendoakan dia. Dalam hadis ini Nabi kata apa? Bila kita doakan kebaikan untuk kawan kita tadi kan, ada malaikat yang Allah utuskan, Allah berikan wakil, okay, yang ada bersama dengan kita untuk mengaminkan doa kita. Dan apa kata malaikat amin? Bila kita doakan kebaikan untuk kawan kita, mungkin kita doa, ya Allah ya Tuhanku, kau berilah kekuatan untuk kawan saya, berikanlah kesabaran untuk kawan saya, berilah kesihatan untuk dia, berilah kemudahan untuk dia, kan? Kita doa yang baik-baik untuk dia. Dan malaikat ini kata amin. Dan malaikat itu mendoakan perkara yang sama. Apa yang kita doakan kepada kawan kita, perkara yang baik itu tadi kan, dia juga mendoakan perkara itu supaya kita pun dapat perkara yang didoakan untuk kawan kita tadi. Dan ini kita panggil sebagai kuasa doa.
senjata kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah untuk menguatkan tali persaudaraan antara kita dengan kawan-kawan yang ada di sekitar kita. Doa kepada Allah, mudah-mudahan hubungan, ikatan, persaudaraan yang sudah termeterai antara kita dengan rakan-rakan muslimah kita, dia sentiasa kuat dan utuh kerana-Mu ya Allah. Itu doa kita. Dia kuat dan utuh kerana-Mu ya Allah. Moga-moga kami saling mencintai kerana-Mu ya Allah. Berikan kebaikan untuk dia ya Allah. Dalam keadaan kita tak dapat bertemu ni kan, mungkin kalau dulu kita every week kita dapat jumpa, kerana apa kita pergi kuliah Ustazah Sakinah apa kan, mungkin every week kita dapat jumpa, tapi sekarang kuliah tak ada kan, dan kita pun kuliah secara online ni, tak apalah, tak jadi masalah. Kita doakan, kita sampaikan kerinduan kita tu tadi kan dalam doa kita. Itu baik sebenarnya muslimah, bagus keadaannya kan. Kerana apa? Ada malaikat yang mengaminkan doa kita. Bahkan malaikat itu mendoakan perkara yang sama untuk diri kita. Dan kita nak rebut peluang itu. Lebih-lebih lagi, sekarang ini kita berada dalam keadaan kita berpuasa. Dalam keadaan kita ni, dalam bulan yang penuh keberkatan, iaitu bulan Ramadan. Yang Nabi kata apa? Doa orang yang berpuasa itu adalah makbul. Kan, doa orang yang berpuasa makbul. Makbul maksudnya dia doa yang baik-baik dalam keadaan dia berpuasa dengan baik juga ya muslimah. Dia doa yang baik-baik untuk orang lain, untuk diri dia, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan angkat doa itu tadi. Maka di sini kita ambillah peluang ini supaya walaupun kita sekarang ini berada di kejauhan kan, sekarang ni lah tak dapat jumpa saya ni kan, cuma dapat jumpa beginilah muslimah. Kita eratkan hubungan hubungan ukhuwah Islamiah kita kan sesama teman-teman kita tu tadi dengan doa. Dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang sentiasa saling mencintai kerana dia, orang yang sentiasa dalam hatinya penuh dengan kasih sayang dan kecintaan, dan itu dalam hati itu tadi kan, kita dah semaikan cinta kita, kita semarakkan kasih sayang kita, kita hubung kawan kita itu tadi dengan doa kita. Moga-moga ukhuwah kita ia kekal hingga ke jannah. Ya? Okey, sampai di sini saja muslimah yang saya kasihi. Insya-Allah kita bertemu di sesi yang lain. Saya tutupi kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.